Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita sekarang ni berada pada bulan yang kedua dalam siri ceramah kita bersempena dengan Al-Quran. Dan kali ini insya-Allah saya akan mengupas sedikit sebanyak berkenaan dengan tafsir Al-Quran. Apakah itu tafsir dan adakah ia penting dan sebagainya. Jadi saya dah diberikan beberapa soalan dan kita akan lihat soalan-soalan tersebut dan kemudian kita akan lihat jawapan-jawapannya insya-Allah. Baik. Soalan yang pertama di sini berkenaan dengan tafsir ialah, apakah pengertian ilmu tafsir? Apakah pengertian ilmu tafsir dan adakah ilmu tafsir itu khusus untuk Al-Quran sahaja? Ini penting sebab kita mesti mulakan dengan definition. Apakah itu ilmu tafsir? Nah, perkataan tafsir itu daripada bahasa Arab dia bermaksud menerangkan, menjelaskan, clarification. Itu tafsir. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran dan ayat Al-Quran ini dia ada 4 jenis. Dari sudut pemahaman dia ada 4 jenis. Satu jenis yang mana semua orang faham. Very clear. Tak ada orang boleh faham dengan maksud yang kedua. Ini jenis yang pertama. Contohnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Ini jelas. Siapa boleh beri pemahaman yang kedua? Tak boleh. 3 perkataan. Qul huwallahu ahad. Jadi jelas kat sini. Orang yang ada ilmu ke, orang yang tak ada ilmu ke, tetap faham maksudnya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Ini kategori yang pertama. Maknanya jenis ayat yang mana semua orang faham, tidak ada pengecualiannya. Allah SWT memang mudahkan semua untuk memahaminya. Kedua, jenis ayat Al-Quran yang mana boleh faham tetapi perlukan penghayatan lebih mendalam sedikit. Penghayatan lebih mendalam sedikit. Tak perlu ilmu yang banyak. Kita bila kita tahu maksud ayat ini dan kita dapat kiaskan dia punya ceritanya, apa maksudnya, konteksnya, kita boleh faham. Tak perlu penerangan daripada ulama pun. Contohnya apa? Contohnya kita ambil ayat surah Ikhlas tadi. Ayat yang kedua. Allahus Samad. Allah As-Samad, tempat bergantung. As-Samad, tempat bergantung. Nah, apabila kita baca Allahus Samad, tempat bergantung, kita secara automatik kita tahu yang bermaksud bergantung di sini bukan bergantung secara fizikal. Takkan kita nak bergantung benda fizikal, ya Allah tu fizikal. Tidak. Bergantung di sinilah bergantungnya harapan kita, bergantungnya permintaan kita, bergantungnya permohonan kita terhadap setiap sesuatu. Jadi itu kita boleh faham kan. Tetapi kalau kita beritahu kepada mungkin budak-budak, mereka tak faham. Allah tempat bergantung tu macam mana, mak? Bergantung apa? Bergantung kat tembok ke? Bergantung dekat mana ke? Tetapi orang yang dah agak matang, dah ada ilmu sedikit, mereka faham. Ini jenis yang kedua. Jadi, kefahamannya perlukan sedikit ilmu yang tinggi sikit atau pengalaman lebih sedikit. Kalau kategori pertama, Allahu Esa, Allah tu Esa, Allah itu satu, budak kecil pun faham. Kita cakap pada dia, Allah tu satu. Habis, dia pun faham. Tak ada 2, tak ada 3. Jadi itu yang kedua. Jenis yang ketiga ialah boleh faham tetapi perlukan ilmu yang mendalam. Ini perlukan pemahaman dari sudut bahasa. Perlukan penghayatan keseluruhan Al-Quran.
perlukan panduan daripada Rasulullah SAW. Kalau ada panduan daripada Nabi. Kalau tak ada panduan daripada Nabi, maka perlukan kita ini rujuk kepada pemahaman mereka yang Allah berikan ilmu yang banyak. Kerana kalau kita tidak melihat kepada pandangan-pandangan sedemikian, kita mungkin tidak akan dapat faham apa maksud ayat tersebut. Contohnya, bila banyak contohnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala contoh berfirman, Abasa wa tawalla. Surah awal surah Abasa. Dia bermasa muka dan dia palingkan muka. Dia ni siapa? Kenapa dia pasang muka? Kenapa dia palingkan muka dia? Kita tak tahu. Kalau kita itu tidak ada ilmu, kita kena baca lebih mendalam sejarahnya, kenapa yang berlaku dan kenapa diturunkan ayat tersebut. Barulah kita dapat faham ayat itu. Ini kategori ketiga. Maka kategori yang ketiga ini yang dikatakan sebagai tafsir Al-Quran. Perlukan penerangan lebih lanjut. Maka ilmu tafsir ini datang untuk menerangkan lebih lanjut kategori ketiga. Dia boleh juga keterangkan kategori kedua, tapi tak perlukan sangatlah. Kalau orang yang dewasa baca, tak perlukan sangat penerangan. Boleh terangkan one line, two line aja. Yang kategori pertama ni tak perlukan tafsir langsung. Kalau nak pun, ia hanyalah tambahan-tambahan cerita saja. Pelajaran-pelajaran yang boleh diambil, itu saja. Tapi kategori ketiga ni, untuk memahami ayat tersebut, ini perlu kepada tafsir. Kerana kalau kita tidak ada tafsir, maka kita tidak akan dapat faham maksud sebenar ayat itu. Dan apabila kita tidak dapat faham maksud sebenar ayat tersebut, di situlah mungkin timbulnya nanti silap faham yang berlaku pada ayat Al-Quran, yang akhirnya akan membuka pintu kepada syaitan dan iblis untuk menyesatkan orang tersebut. Ini hati-hati. Kenapa? Kerananya syaitan dan iblis ini, mereka selalu cari peluang bagaimana nak menyesatkan orang. Jadi kategori ketiga ni dikatakan sebagai memerlukan ilmu tafsir, dan tafsir tersebut adalah ilmu untuk menerangkan lebih lanjut maksud ayat daripada jenis yang ketiga. Jenis yang keempat ini, ayat Quran jenis keempat ini, tidak ada orang tahu. Tidak ada sesiapa manusia tahu, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin juga Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW tak beritahu kepada kita, maka kita tak tahu. Selebihnya adalah kalau Rasulullah tak beritahu, maka kita anggap ni Allah SWT hanya lebih mengetahui, dan Rasulullah SAW mengetahui. Kita berbaik sangka kepada Rasulullah SAW, tapi Rasulullah tak beritahu kepada kita kerana tidak ada keperluan untuk beritahu kita, ataupun kerana Allah SWT melarang Rasulullah SAW untuk beritahu kita. Kerana kita tahu, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul. Dan tugas Nabi dan Rasul ni, ada wahyu yang diperintahkan untuk kongsi kepada yang lain, dan ada wahyu yang tidak diperintahkan untuk kongsi pada yang lain. Jadi kategori yang keempat ni, ayat yang mana kita memang tidak boleh faham, dan para ulama pun tak boleh faham. Kita boleh buat andaian itu dan ini, tapi kita kata ini mungkin andaian, tapi mungkin salah. Mungkin kemungkinan besar salah. Ada mungkin betul, tapi kemungkinan besar salah. Contohnya apa? Contohnya, apakah maksud awal surah Baqarah? Alif, Lam, Mim. Alif dengan Lam dengan Mim. Apa maksudnya? Ini tak ada orang tahu. Ini rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang ulama yang cuba memberikan andaian mereka, firasat mereka mungkin, ataupun mereka punya agak-agak bahawasanya Alif Lam Mim ni adalah singkatan bagi Alif tu adalah Allah, Lam tu adalah Jibril sebab L kat belakang Lam, kemudian Mim tu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada mereka, itu menunjukkan yang wahyu tu turun daripada Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kan cantik? Tapi adakah itu betul-betul maksud Alif Lam Mim? Wallahu alam. Kita tak tahu. Ini kita cuma andaikan sahaja, dan ada ulama suka berikan andaian sedemikian, tapi mereka tak kata yang bahawasanya itu adalah sebetul-betulnya maksud ayat itu. Contoh lagi, Yasin. Apa maksud Yasin? Ya, huruf ya dengan huruf sin. Tak ada orang tahu. Ada ulama tafsirkan bahawasanya itu adalah singkatan bagi Ya Ayyuhan Nas. Ya tu ya, dan sin tu nas. Nas tu manusia. Wahai manusia, Allah SWT seru.
Tapi adakah tu maknanya? Wallahu alam. Ada mengatakan tidak, Yasin tu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW juga nama Yasin. Adakah itu betul maksud tafsir Yasin? Wallahu alam, kita tak tahu. Kerana ia adalah kategori yang keempat, yang hanya Allah SWT saja yang mengetahui maksud sebenarnya. Jadi tafsir Al-Quran tidak menyentuh kepada kategori keempat. Okey. Tafsir Al-Quran sudah pasti tidak menyentuh pada kategori yang pertama kerana ia adalah terang. Tafsir Al-Quran juga tidak menyentuh pada kategori yang kedua kerana ia tu jelas bagi mereka yang ada sedikit ilmu pengetahuan. Jadi keperluan tafsir ini adalah pada kategori yang ketiga, iaitu ayat yang memerlukan pemahaman daripada Rasulullah SAW, daripada para ulama yang diberikan ilmu apabila mereka gandingkan ayat Al-Quran ini dengan ayat Al-Quran tersebut. Jadi itu dikatakan sebagai apa? Ilmu tafsir. Nah, adakah ilmu tafsir ini dikhaskan untuk Al-Quran saja? Kalau ikut kepada secara teknikalnya, penggunaan perkataan tafsir ini digunakan khusus untuk Al-Quran. Apakah hadis tak perlukan pemahaman? Hadis juga perlukan pemahaman. Tapi kalau kita nak terangkan maksud hadis, kita tak gunakan perkataan tafsir. Tafsir hadis Bukhari, tak ada, kita tak gunakan. Kita gunakan syarah. Syarah hadis. Kalau Quran, ayat Quran, kita kata tafsir ayat Al-Quran. Ini penggunaannya. Tapi maksudnya sama, iaitu penjelasan terhadap maksud yang terkandung dalam ayat Al-Quran dan juga hadis itu. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat faham maksud pengertian tafsir dan penggunaannya, insya-Allah. Baik, kita berpindah kepada soalan yang kedua. Okey. Bolehkah Ustaz ceritakan sejarah singkat perkembangan tafsir Al-Quran? Singkat. Nak berapa singkat ni? Ni perlukan masa. Tapi saya cuba singkatkan dan ringkaskan. Nah, pada zaman sahabat radhiyallahu anhum jami'an, apabila diturunkan wahyu, kategori pertama mereka terus faham, kategori kedua mereka terus faham, kategori ketiga mereka nak faham lebih lanjut. Kalau mereka nak faham lebih lanjut, mereka akan jumpa Rasulullah SAW dan terus tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apa maksud ayat ini? Tapi kalau sekiranya mereka rasa tak perlu tanya kerana dia tidak memerlukan pemahaman lebih lanjut, maka mereka tak tanya. Dan ada kalanya Rasulullah SAW sendiri yang terangkan kepada sahabat tanpa permintaan sahabat-sahabat sendiri tentang maksud ayat Al-Quran bagi kategori ketiga. Kategori keempat yang kita tahu Rasulullah SAW tak terangkan dan para sahabat pun tak tanya. Contohnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Tsumastawa 'alal 'arsy." Kemudian Allah istiwa di atas arasy. Apa maksud istiwa di atas arasy? Adakah duduk atas arasy, bersemayam di atas arasy? Apa dimaksud istiwa atas arasy ni? Rasulullah SAW tak terangkan. Para sahabat pun tak tanya pada Rasulullah SAW. Sebab apa? Tidak perlu pada mereka untuk mengetahui lebih detail apa maksud Allah istiwa di atas arasy. Jadi itu termasuk dalam kategori yang keempat. Dan Allah SWT sendiri tidak timbulkan dalam diri sahabat untuk tanya kepada Rasulullah SAW maksud ayat-ayat yang kategori yang keempat. Jadi tafsir ini banyak berkembang pada zaman Rasulullah SAW pada kategori ketiga, sama ada Rasulullah SAW terangkan atau sahabat tanya. Tapi tak semua ayat Al-Quran Rasulullah terangkan dan tak semua ayat Al-Quran yang para sahabat tanya. Kerana ada yang kategori keempat, ada kategori kedua, ada kategori yang pertama. Jadi sebahagian Al-Quran saja yang Rasulullah SAW terangkan pada sahabat. Dan para sahabat ambil tafsir ini. Dan sahabat sampaikan kepada para tabi'in. Mereka punya pelajar-pelajar mereka. Tapi tak semua yang mereka sampaikan. Tak semua yang mereka terima daripada Rasulullah SAW, mereka sampaikan. Jadi sebahagian apa tafsir yang mereka terima daripada Nabi, mereka tak sampaikan. Dan sebahagiannya mereka tambah sendiri pemahaman mereka. Kerana mereka lihat, para tabi ini anak murid aku ni tak faham. Walaupun jelas tu aku, tapi pada aku ini kategori ayat yang pertama, tapi pada mereka kategori ayat yang kedua. Sebab kurang pemahaman. Ataupun pada aku ni kategori ayat kedua, tapi untuk mereka kategori ayat ketiga. Rasulullah tak terangkan. Maka para sahabat ambil inisiatif untuk terangkan lebih lanjut. Dan ini berlaku pada zaman sahabat. Dan antara penafsir yang paling masyhur dalam memberikan penerangan dan tafsir ayat Quran kepada para tabi'in ialah Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
Kerana Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma merupakan sahabat yang mana Rasulullah SAW dah doakan kepadanya, mohon pada Allah agar Allah berikan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas ini kebolehan untuk takwil Al-Quran, kebolehan untuk memahami Al-Quran dan menafsirkan Al-Quran. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang tinggal di Mekah mengambil inisiatif untuk berikan tafsiran Al-Quran kepada para tabi'in, sama ada kategori yang ketiga ataupun kategori yang kedua. Kategori pertama tak perlu, sebab semua tahu. Jadi 2 dan 3 saja yang Sayyidina Abdullah bin Abbas terangkan. Kemudian diikuti oleh para tabi'in kepada tabi'in dan seterusnya, maka berkembanglah ilmu tafsir Al-Quran ini. Dan ilmu tafsir ini asalnya dikumpulkan oleh para tabi'in dan sebagainya, para ulama salaf dahulu dalam bentuk ilmu hadis. Kerana dia ada sanadnya. Sampai kepada seorang ulama terkemuka mujtahid pada abad yang ke-3 Hijrah, iaitu Imam Ibn Jarir At-Tabari. Beliau yang pertama yang mengumpulkan semua tafsir-tafsir Al-Quran dalam bentuk yang kita lihat sekarang. Maka setiap ayat ada tafsirnya, setiap ayat ada tafsirnya, setiap ayat ada tafsirnya. Jadi dia yang mulakan. Dan Imam Ibn Jarir At-Tabari ini merupakan seorang ulama yang agung. Dia pakar qiraat. Dia ada qiraat dia sendiri. Dia pakar tafsir. Dia pakar sejarah. Dia ada kitab sejarahnya, Tarikh At-Tabari. Dia pakar ilmu fikih. Dia pakar ilmu hadis. Dia pakar ilmu lain-lain lah. Ilmu mustalah hadis dan sebagainya. Jadi, semua ilmu-ilmu yang diperlukan sebagai seorang mujtahid itu ada dalam dirinya. Kerana itu, Imam Ibn Jarir At-Tabari ini lebih kurang dia sama taraf dengan Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i. Jadi dia sama taraf dan dia ada dia punya mazhab dia sendiri. Cuma mazhabnya dah tak diamalkan lagi lah, dah hilang begitu saja. Jadi beliau merupakan orang yang pertama yang mengumpulkan hadis dalam bentuk kitab. Dan sejarahnya amat menarik. Dia kumpulkan anak muridnya semua, kemudian dia tanya kepada anak muridnya, mampu tak kamu, sanggup tak kamu untuk ambil atau tulis tafsir daripada aku? Lihat. Dia tak tulis sendiri. Semuanya dekat dia punya database, dia punya hard disk kat otak. Semua tafsir kat sini. Dia cuma minta orang catit saja. Jadi aku cakap, kamu catit. Aku cakap, kamu catit. Hebat. Nak muntahkan saja. Anak murid kata, boleh kita tulis. Cakap, okey. Jadi sekarang aku nak kamu tulis tafsir keseluruhan Al-Quran daripada memori dia sendiri, sebanyak 100,000 lebaran. 100,000 pages. Semua terdiam. 100,000 pages. Ni bila kita nak habis tulis? Maknanya, semuanya kat sini, otak dia. 100,000 page. Jadi anak murid pun cakap, Tuan Guru, kalau 100,000 page, kita tak mampu nak tulis. Kalau tulis pun, siapa yang mampu nak salin? Ini bukan hantar printing. Printing kadang-kadang habis. Ini siapa nak salin balik, kena tulis lagi. Kemudian ada salin yang ketiga, tulis lagi. Berapa banyak? 100,000 lebaran, subhanallah. Jadi, Imam Ibn Jarir, ini zaman Salafus Salih, Imam Jarir pun kata, subhanallah, apa nak jadi dengan generasi zaman sekarang ini? Semua dah jadi malas. Kalau zaman itu dah kena cakap malas, zaman kita dia cakap lagilah habisnya tak dipakai. Maka Imam Ibn Jarir pun, Imam At-Tabari pun katakan, okey, kalau begitu bagaimana kalau 10,000 lebaran? 10,000. Just 10% diskaun habis punya. Ini kira potongan diskaun habisnya. 10% of the 100,000. Just 10,000 saja. Mampu tulis? Okey, kita boleh cuba, kata anak murid dia. Maka barulah Imam Ibn Jarir berikan tafsirnya. Tapi tafsirnya adalah tafsir yang dia ringkaskan, dia conciskan 10% daripada original tafsir dia. Bayangkan. Dan this 10% ini, yang 10,000 ini, dah dicetak kembali. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, tafsir Imam At-Tabari ini yang dicetak, dia dalam bentuk A4 size. Setiap A4 size lah buku dia, size dia, dan dia ada hampir 30 jilid. Bayangkan, 30 jilid A4 size. 30 volume, macam ensiklopedia.
Dan setiap volume lebih kurang 300-400 page. Timeskan kepada 30. How many thousands of pages? It's 10,000 pages. Berapa banyak? Itu tafsir yang dia concisekan. Ini adalah ringkasan daripada original tafsir. Tengok berapa banyak ilmunya yang ada. Tapi tafsir Imam Ibn Jarir ni, walaupun dia ringkas, pada dia ringkas lah. Pada kita, subhanallah, 30 juzuk. Tafsir setiap satu 300-400 page, tak terbaca, memang tak terbaca pun. Tapi dia merupakan the first tafsir. Buku tafsir yang pertama yang wujud di atas muka bumi ini. Dan semua buku-buku tafsir yang lain, mereka ambil daripada tafsir Imam Ibn Jarir At-Tabari. Tak sah mana-mana buku tafsir yang ditulis oleh mana-mana ulama' kalau mereka tak cedok daripada the first reference. Rujukan yang pertama dan utama, iaitu tafsir Imam Ibn Jarir At-Tabari. Ini sejarah ringkas tentang perkembangan ilmu tafsir. Soalan yang ketiga, apakah syarat-syarat jadi seorang mufassir? Adakah memadai dengan adanya BA bahagian tafsir? Masya Allah. Saya mulakan dengan soalan yang kedua. BA bahagian tafsir. Ada orang kata, saya lulusan bahagian tafsir. Saya ada BA, Bachelor of Art Tafsir. Adakah itu layak untuk jadikan awak sebagai mufassir, sebagai seorang ahli tafsir? Tidak. Tidak sama sekali. Kerana BA itu basic degree. Dia hanya title yang diberikan kepada seseorang yang dah belajar beberapa kitab aja. Awak habiskan kitab-kitab ni, awak habiskan syllabus ni, saya kasih awak certificate. Finish. Adakah itu melayakkan awak untuk jadi seorang penafsir? Tidak. Tak semestinya. Awak kena lebih mendalami lagi. Awak ada basic dia. Tapi awak tak boleh terus jadi tafsir Quran. Sama juga katakanlah seorang yang baru graduate. Oh, saya baru dapat BA, Electrical Engineering. Adakah terus saya boleh design bangunan dengan semua elektriknya semua? Tak boleh. Awak tak ada pengalaman. Awak tak ada basic. Awak kena build up daripada basic ilmu awak tersebut kepada ilmu-ilmu yang lebih tinggi sehingga melayakkan awak untuk design building dengan wiring semua dan sebagainya. Jadi hanya ada BA tak cukup. Apatah lagi dalam tafsir. Kerana tafsir ini dia bukannya ilmu yang berdasarkan kepada sertifikat. Tafsir adalah ilmu yang memerlukan taufik daripada Allah SWT. Petunjuk daripada Allah. Kerana subjek matternya adalah kalamullah. Kalau Allah tak berikan petunjuk, Allah tak berikan ilmu, walau dia PhD tafsir pun, dia tidak akan dapat faham Al-Quran. Maka para ulama' mengata seseorang yang para ulama' cuba usahakan siapa nak jadi penafsir, perlu memenuhi beberapa ciri-ciri asas. Ilmu-ilmu asas. Kalau awak ada ilmu-ilmu asas ini, mungkin, bukannya pasti, mungkin awak layak untuk tafsirkan Al-Quran. Mungkin. Dan mungkin awak tak layak juga. Tapi macam mana pun, awak mesti ada ilmu-ilmu asas ini. Kalau awak tak ada ilmu asas ni, jangan cakap pasal tafsir Al-Quran dah. Awak baca je lah mana yang ditulis oleh penafsir-penafsir yang lain. Jadi, apakah ilmu-ilmu asas tersebut? Yang paling basic sekali ialah awak kena hafal Al-Quran. Full stop. Kalau seseorang tu tak hafal Al-Quran, walaupun dia tu tahu bahasa Arab, walaupun dia tahu itu, dia tahu ini, dia tahu fikir apa, tapi Al-Quran awak dah hafal belum? Belum. Awak tak layak jadi penafsir Al-Quran. Macam mana awak nak tafsir keseluruhan Al-Quran sedangkan awak tak tahu kandungan Al-Quran tu secara keseluruhannya? Awak tak tahu ayat ni dengan ayat ini ada kaitannya. Awak tak tahu ni ayat ni ada mutasyabih dengan ayat ini. Ayat ini ada perbezaan dengan ayat ini. Cerita itu terkandung dalam surah ini juga. Awak tak nampak. Awak tak nampak keseluruhan Al-Quran. Macam mana awak nak tafsirkan Al-Quran? Tak logik awak nak tafsirkan Al-Quran. Jadi, syarat yang pertama dan utama ialah perlu hafal Al-Quran dan hafalan yang mantap. Maknanya dia nampak Al-Quran. Kalau tak 100% pun, maybe 90% dia nampak Al-Quran. Dia tahu, oh ayat ni ada kaitan ayat tersebut. Kerana Al-Quran ini, ayat ni ada kaitan antara satu sama yang lain. Dan dia berpecah-pecah. Surah Baqarah cerita Nabi Musa AS ada kaitan dengan cerita Nabi Musa AS surah Al-A'raf. Sebagai contoh. Dan ada kaitan juga kisah Nabi Musa AS dalam surah Taha. Lagi jauh lagi. Itu baru cerita Nabi Musa AS. Satu aspek daripada kisahnya. Belum lagi kisah-kisah yang lain. Jadi perlu ada pemahaman menyeluruh tentang Quran tu dalam sini. Ini pertama. Kalau syarat pertama tak ada, jangan cerita pasal benda yang lain. Kalau awak ada syarat pertama, awak dah hafal Quran, awak nak jadi penafsir,
adakah awak faham bahasa Arab? Ni cakap bahasa Arab bukan maknanya faham bahasa Arab, oh saya faham cakap bahasa Arab. Itu semua orang boleh. Kat pasar, orang Arab kat pasar pun cakap Arab lebih fasih daripada awak. Faham bahasa Arab maksudnya faham dia punya grammar, faham dia punya syntax, faham dia punya konteks, faham dia punya literature, sastranya, penggunaannya, olahannya dan semua yang berkaitan dengan bahasa Arab ini. Dan subhanallah, ilmu bahasa Arab ini sangat luas. Bukan setakat kita belajar grammar, dalam bahasa Arab dia ada cabang-cabang ilmu. Perlu tahu tentang nahu, saraf, tasrifat, rasam, perlu tahu juga tentang aswad, perlu tahu juga tentang arud, perlu tahu juga tentang balaghah, dan balaghah tu pecah kepada 3. Ada ma'ani, ada bayan, ada badi'. Belum lagi masuk pada pecah-pecah, ada kinayah dan sebagainya. Subhanallah, banyak benda. Imam Asy-Syafi'i seorang yang fasih bahasa Arab. Bila dia tutur bahasa Arab yang proper. Bukan macam orang Arab zaman sekarang yang cakap bahasa Arab pasar. Tetapi Imam Syafi'i kata, aku habiskan masa 20 tahun tinggal dengan orang Arab di padang pasir. Orang-orang Badui di padang pasir. Untuk apa? Untuk aku murnikan bahasa Arab aku. Subhanallah. Murnikan bahasanya. Sampai tinggal dengan orang Arab di padang pasir. Tu Imam Syafi'i dah memang tutur bahasa Arab. Macam kita orang Melayu. Bertutur bahasa Melayu. Adakah bahasa Melayu kita dah cukup baik? Tak ada punya. Bahasa kita semua rojak lintang pukang dari seluruh bahasa. Macam mana kita nak murnikan bahasa Melayu kita? Kena belajarlah. Belajar tak cukup. Kena bertutur. Kena tinggal dengan orang yang bertutur dengan bahasa Melayu yang fasih. Barulah kita punya bahasa Melayu ini cantik. Mengikut susunan tata bahasa. Tapi kita tidak. Kita berbual macam berbual orang bawah kolong. Budak-budak kat pasar. Jadi, lain. Jadi, perlukan kedua ini penguasaan bahasa Arab yang kukuh. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, perlu mengetahui tentang asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat. Yang ini kena kembali kepada ilmu hadis. Kena tahu sebab apa cerita tentang sebab-sebab turunnya ayat ini adalah bergantung kepada sanad, pada hadis. Jadi daripada mana hadis ni dapat, siapa perawi dia. Jadi dia kena tahu tentang ilmu hadis juga. Bila dah tahu tentang situ, kemudian dia kena tahu juga tentang apa? Dia kena tahu juga tentang ilmu fikih. Sebab ayat Quran ni bersangkutan dengan ilmu fikih. Ada perkara-perkara yang dia perlu tahu. Jadi dia mesti menguasai ilmu fikih juga. Kemudian ayat Quran juga bersangkutan dengan ilmu tauhid. Ini dah mula cabang-cabangnya. Jadi dia kena tahu tentang ilmu tauhid. Ayat Quran juga tetap menceritakan tentang cerita-cerita orang terdahulu. Jadi dia mesti mengetahui juga sedikit tentang cerita-cerita orang dahulu. Tapi ini semua tambahan, ini secondary. Tapi the first primary is itulah. Hafal Al-Quran, bahasa Arab mesti kuasai, tahu asbabun nuzul, dan lain semua tambahan bagi tersebut. Kalau tidak ada ilmu-ilmu asas ini, ikut sajalah apa yang telah ditafsirkan oleh para ulama dahulu. Jadi itu jawapannya. Jadi BA bahagian tafsir, awak tak ada ilmu ni semua. Berapa banyak orang BA bahagian tafsir yang tak hafal Quran? Berapa banyak orang BA tafsir yang bahasa Arab dia pun agak lintang pukang sikit. Jadi dapat BA tafsir. Dia ada faham, dia dah baca kitab-kitab tafsir dan tahu dia punya ilmu tafsir sedikit sebanyak. Tapi kena build up. Bila dia build up, ilmu tersebut dia lagi cepat untuk dia dapat capai ilmu sebagai seorang pentafsir Al-Quran. Baik. Orang kata kalau gitu kita lihat ulama-ulama kita dahulu, bahasa Melayu kita ni orang macam almarhum Ustaz Ahmad Sun Haji ada tulis tafsir kan, Abral Athir, Ustaz almarhum Ustaz Said Abdillah Al-Jufri ada tulis tafsirnya. Kemudian kita lihat di Indonesia kita ada Hamka ada tafsirnya. Adakah itu dianggap sebagai tafsir? Kita kena bezakan. Yang dimaksudkan tafsir ini ialah pemahaman original terhadap ayat Al-Quran tersebut itu. Apa yang dilakukan oleh para ulama kita ni, dan mereka punya usaha, subhanallah, Allah SWT saja berikan ganjaran yang melimpah ruah kepada mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi apa yang mereka lakukan ialah mereka nak bawa kefahaman Al-Quran ini kepada orang yang bertutur bahasa Melayu, yang tak tahu bahasa Arab. Kemudian memahami pelajaran yang boleh diambil daripada ayat itu untuk konteks zaman sekarang atau zaman ketika mereka tulis, agar timbul keinsafan dan pelajaran yang boleh diambil oleh pembaca. Tetapi maksud ayat itu
mereka ambil daripada para ulama tafsir dahulu. Terutama sekali Imam Al-Jari Al-Tabari. Contohnya, tafsir Al-Mahrum Ustaz Ahmad Sun Haji Muhammad Abrar Al-Athir banyak diciduk dan diambil daripada kitab tafsir Jalalain. Kitab tafsir Jalalain oleh Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, dan juga diambil daripada kitab tafsir-tafsir yang lain yang kecil-kecil. Jadi diciduk, dia diterjemahkan. Diciduk, terjemahkan. Tapi untuk berikan tafsir sendiri, tak ada. Tak ada. Dia tak lari daripada apa yang ditulis oleh para ulama tafsir dahulu. Hanya ditambah dengan apa? Pelajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ini bagi kita yang hidup zaman sekarang. Jadi itu boleh kita katakan, kita boleh gunakan perkataan tafsir untuk kategori kita. Sebab kita tak faham. Jadi kita ini nak pemahaman lebih lanjut, maka itu tafsir untuk orang bahasa Melayu. Tapi apa yang saya katakan sebagai penafsir yang original, itu para ulama dahulu yang perlu memenuhi ciri-ciri yang saya sebutkan sebelum ini. Jadi itu soalan yang ketiga. Kita pergi kepada soalan yang keempat dan terakhir. Alhamdulillah. Apakah hukumnya seseorang itu menafsirkan ayat Al-Quran menurut pendapat akalnya tersendiri, dan bagaimana pula kalau tafsir beliau ini kebetulan sama seperti tafsir ulama muktabar? Soalan yang sangat baik. Dia berkaitan dengan soalan yang sebelumnya. Dia nak tafsir Al-Quran tapi dia tak ada ilmu asas. Al-Quran tak faham, bahasa Arab pun tak tahu. Dia kata, saya tengok terjemah saja. Itu kan dah cukup. Terjemahan tak cukup. Kenapa? Sebab tak logik. Kenapa tak logik? Sebabnya, tidak ada sesuatu bahasa pun yang dapat menterjemahkan ataupun mengambil terjemahan Al-Quran 100%. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab ni dua bahasa yang berbeza. Dua sinteks yang berbeza. Nuances dia berbeza. Nuansa dia berbeza. Bahasa Arab ada nuansa dia sendiri. Bahasa Melayu ada nuansa dia sendiri. Saya bawa contoh senang saja. Dalam bahasa Arab, saya gunakan perkataan. Okey? Ali fa Ahmad ja'a. Maksud bahasa Melayunya, Ali dan Ahmad datang. Okay, very simple. Tetapi nuansanya berbeza. Kenapa? Kerana dalam bahasa Arab, digunakan perkataan fa, Ali, fa, Ahmad, ja'a. Maknanya Ali datang dahulu, sejurus kemudian Ahmad datang. Sedangkan dalam bahasa Melayu, kita tak cakap sedemikian. Kita kata Ali dan Ahmad datang. Bila kita kata Ali dan Ahmad datang, mereka boleh datang berduaan, mereka boleh datang, satu datang kemudian, ataupun satu datang kemudian sejurus, lepas tu satu lagi datang kemudian. Siapa datang dahulu? Tak jelas daripada nuansa ayat Ali dan Ahmad datang. Tengok. Ini kekurangan bahasa. Jadi, bahasa Arab yang digunakan oleh Allah SWT untuk mengandungi wahyu yang terakhir ini, para ulama memang bersepakat tidak boleh diterjemahkan 100%. Kepada mana-mana bahasa. Jadi, terjemahan Al-Quran tu apa? Terjemahan Al-Quran tu adalah usaha para ulama untuk mengambil makna daripada ayat Al-Quran bahasa Arab dan diberikan kefahamannya dalam bahasa Melayu. Tapi kefahaman ini adalah sebahagian daripada maksud ayat itu. Kerana ada ayat Quran yang banyak dia punya tafsirnya, banyak dia punya maksudnya. Maka diambil sebahagian daripada atau salah satu daripada maksud-maksud ayat itu. Contoh saja, Allah SWT sebut wal mursalati urfa. Apa maksud mursalat di sini? Ulama berbeza pendapat. Ada mengatakan angin yang tiup, ada mengatakan tidak, itu malaikat yang turun. Jadi mana satu tafsir nak dipakai? Maka ada kitab terjemahan yang kita ambil, kita lihat, oh, diterjemahkan angin. Buka pada terjemahan yang lain, oh, dilihat kepada malaikat. Mana satu yang betul? Dua-dua betul kerana dua-dua ambil daripada maksud dalam bahasa Arab itu. Jadi tak boleh depend on terjemahan. Amat silap. Jadi kalau dia nak terjemahkan, kalau dia nak tafsirkan Al-Quran dengan akalnya sendiri, mengikut konteksnya, dan dia kata, oh, aku faham bahasa Arab. Berapa dalamnya bahasa Arab yang awak tahu? Adakah awak tahu tentang balaghah? Adakah awak tahu tentang nahu? Adakah awak tahu tentang susunan ayat? Atau awak faham secara begitu saja? Jadi amat berbahaya. Kalau bertepatan dengan tafsir yang sebenar, maka awak selamat. Allah selamatkan awak.
Apa awak pakai untuk akal awak ni risiko tinggi, tapi Allah selamatkan awak sekarang ni, kenapa? Betul. Tapi tak semestinya every time awak cuba tafsirkan tu betul. Mungkin akan datang awak gunakan akal awak, sekali salah. Awak tanggung dosa ke akhirat. Sebab awak dah menipu ayat-ayat Al-Quran. Jadi, kita tidak boleh mengambil risiko sedemikian. Hanya orang-orang yang tak pandai saja yang suka ambil risiko mendedahkan dirinya kepada apa? Mendedahkan dirinya kepada azab api neraka. Suka-suka nak tafsir Al-Quran kerana ingat bahawasanya syaitan dan iblis sentiasa mencari jalan untuk menyesatkan orang itu dan menyesatkan orang lain melalui orang ini dengan apa? Dengan tafsiran yang salah. Kerana orang itu mengambil pandangan daripada bukan yang betul dan memberikan tafsiran bukan dengan ilmu yang kukuh. Okey, jadi ini jawapan bagi soalan yang keempat. Jadi itu saja muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apa yang saya boleh kupaskan sedikit sebanyak berkenaan tafsir. Semoga ia membawa manfaat kepada semua dan semoga kita ini lebih berhati-hati dalam kita ini hendak menafsirkan Al-Quran. Dan semoga Allah SWT berikan kita hidayah dan berikan kita taufik untuk kita membaca Al-Quran terlebih dahulu, memahami ayatnya kemudian dan menghafal ayatnya selepas itu, terutama pada bulan suci Ramadan nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.